Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Faisal, bernombor kad Petrik C19E056. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk Kajian Penghasilan Kesenian Inovasi Senjata Masyarakat Melayu, satu penelitian terhadap teknologi tradisional dalam warisan. Kumpulan kami telah memilih senjata tradisional iaitu keris. Kami telah memilih kawasan kajian iaitu di Kampung Perangkap, Pasir Mas, Kelantan. Di sini, saya akan menceritakan mengenai pengenalan keris. Pada peringkat awal, kumpulan kami telah menjalankan kajian yang mana di Kampung Perangkap yang mengambil masa selama 45 minit untuk sampai ke kawasan kajian. Keris merupakan sejenis senjata pendek kebangsaan Melayu yang turun-temurun yang digunakan sejak lebih daripada 600 tahun terdahulu. Perkataan keris berasal daripada suku kaum Kerik yang diambil daripada perkataan manjang kerik yang merupakan berasal daripada bahasa Jawa kuno yang membawa maksud kepada senjata awal hulunya berupa orang. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, keris ini merupakan senjata bermata dua yang tajam dan mempunyai bilah yang lurus. Selain itu, keris juga terbahagi kepada 3 bahagian iaitu mata, hulu dan juga sarung. Mata keris yang diperbuat daripada beberapa lapisan besi yang berlainan jenis dan mempunyai bilangan lot yang tertentu atau lurus sahaja. Ciri-ciri keris ini juga membezakan di antara keris-keris tersebut dan mempunyai nama-nama yang tertentu seperti keris Majapahit, Pekaka, Bugis dan Jawa. Manakala hulu keris mempunyai ukiran yang pelbagai rupa yang juga diperbuat daripada kayu ataupun ganding dengan menggunakan logam yang sama dengan menggunakan mata keris. Secara keseluruhannya, senjata tradisional Melayu iaitu keris mempunyai kepelbagaian bentuk ataupun jenis yang boleh kita lihat dari kajian ini. Dan kajian ini juga mempamerkan kepelbagaian bentuk ataupun jenis keris yang dihasilkan oleh penduduk di Kampung Perangkap. Oleh itu, saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya melalui fungsi keris. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafini binti Amin, pemegang nombor kad metrik C19E0564, akan membentangkan pada bahagian fungsi keris. Antara fungsi keris ialah digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri. Ia juga digunakan sebagai alat kebesaran diraja, lambang kekuatan, kedaulatan dan keagungan sesebuah kerajaan dan bangsa Melayu. Bukan itu sahaja, keris juga merupakan lambang kepada ketamadunan satu-satu bangsa, di mana ia tersirat falsafah, nilai estetika dan kehebatan orang Melayu dalam mencipta dan menggunakan senjata. Keris juga menjadi alat pelengkap kepada pakaian adat istiadat orang-orang Melayu dari zaman dahulu sehingga kini. Selain itu juga, keris juga turut dijadikan sebagai satu artifak dalam budaya masyarakat Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Samsia binti Muhammad Ali, bernombor kad matrik C19E0775. Jadi saya akan meneruskan sesi pembentangan ini untuk proses pembuatan keris. Jadi secara umumnya, proses membuat senjata keris merupakan proses menempa hingga terbentuknya mata keris. Proses menghasilkan mata keris adalah seperti mencampurkan besi. Jadi bagi bahan campuran yang terdiri daripada pelbagai jenis besi seperti besi wajar, besi tawar dan besi melela akan diikat kemas sebelum dibakar untuk dimanfaatkan menjadi satu kepingan logam alloy. Jadi, kepingan-kepingan besi diletakkan di antara besi-besi yang berbentuk bengkok di mana ia akan membentuk corak-corak pada matanya. Kepingan tersebut dipanaskan hingga panas merah menyala, lalu di atasnya diketukkan dengan kepingan logam yang bengkok dan dipanaskan lagi sehingga merah menyala. Proses ini dilakukan berkali-kali hingga terbentuknya mata keris tersebut. Proses kedua iaitu proses menempa.
Besi dibakar dan diketuk secara bertalu-talu sebelum dipotong, dan setelah dipotong, mata besi itu dipanaskan semula dan diketuk berulang kali. Proses ini adalah proses berterusan sehingga membentuk mata keris mula terbentuk. Semasa proses pemanasan dan ketukan yang dilakukan, terdapat pencantuman yang tidak begitu sempurna antara kepingan-kepingan besi tersebut. Pencantuman yang tidak begitu sempurna ini menghasilkan corak yang menarik dinamakan pamor. Pemanasan ini juga menyebabkan sebahagian daripada besi tersebut mencair, terutamanya bahagian luar. Dengan ketukan yang dibuat, bahagian besi yang cair tersebut akan menutup corak-corak pamor yang terhasil daripada campuran besi tersebut. Maka dengan kaedah tradisional, para pembuat keris mempunyai ramuan masing-masing dalam cara menimbulkan corak-corak pamor ini. Ketiga ialah proses membuat lock keris. Apabila mata keris telah terbentuk nyata, mata keris akan dibakar lagi dan seterusnya akan ditempa dengan cara miring hingga terbentuk seperti membengkok ke bawah. Mata keris yang telah bengkok tadi seterusnya dipalingkan ke arah bertentangan dan ditimpa lagi hingga ia membengkok ke bawah seperti kaedah yang sama yang dilakukan di dalam video. Cuma bezanya kedudukan dianjakkan sedikit ke bilah. Kaedah yang sama dilakukan berterusan dengan cara berselang-seli hingga habis hujung ke bilah. Seterusnya, proses yang keempat ialah proses membentuk belalai gajah. Membentuk belalai gajah yang menyerupai belalai seekor gajah dan kedudukannya belalai di bahagian atas. Belalai gajah ini diketuk selepas dibakar, kemudian dibiarkan sejuk dan diukir semula. Proses menyikir ialah proses ini dibuat dengan tujuan untuk melicinkan dan menajamkan mata keris. Untuk proses yang keenam, proses menyempuh. Keris yang telah siap ditempa akan dibakar sehingga menjadi merah dan dimasukkan sama ada secara melintang atau menegak ke tempat menyempuh yang mengandungi air. Proses ini akan dilakukan secara berulang kali. Untuk tujuannya adalah untuk menghasilkan corak pamor. Yang terakhir ialah proses menimbulkan pamor. Keris yang telah siap dikikir direndam dalam larutan cuka getah dan air. Kemudian mata keris dicuci dengan air dan diberus menggunakan sabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnita Azla binti Hashim, pemegang kad matrik C19A0530. Saya akan membentangkan di bahagian cadangan pemeliharaan keris. Kenapa kita harus memelihara keris? Keris adalah khazanah warisan negara yang sangat bernilai. Okey, yang pertama, pemilik. Pemilik keris haruslah membersihkan keris secara berkala bagi menjaga kualiti keris agar tidak mudah rosak. Selain itu, pemilik keris haruslah menjaga keris dengan baik seperti meletakkan keris di tempat yang selamat dari haiwan perosak, suhu, kelembapan serta pencahayaan. Sebagai contohnya, haiwan perosak iaitu anai-anai. Seterusnya, yang kedua, pembuat keris. Pembuat keris boleh mengesyorkan kelas kepada masyarakat bagi melahirkan masyarakat yang berpengetahuan dan mahir membuat keris. Ini kerana apabila mewujudkan kelas, adanya masyarakat yang masih mengetahui tentang keris sekiranya pembuat keris sudah bersara ataupun meninggal dunia. Tambahan pula, pembuat keris haruslah mewariskan kemahiran dan kepakaran mereka kepada keturunan mereka supaya ianya dapat diteruskan sehingga kelak. Selain itu, institusi. Pihak institusi iaitu pihak sekolah dan universiti sama ada swasta ataupun kerajaan perlu mewujudkan program pameran supaya pelajar dapat menerapkan ilmu lebih lanjut mengenai keris. Selain itu, pihak institusi perlu mendedahkan pelajar melalui lawatan sambil belajar di muzium supaya pihak muzium memberi pendedahan kepada pelajar dengan lebih terperinci mengenai keris. Okey, untuk yang terakhir, kerajaan. Pihak kerajaan perlu memperuntukkan dana bagi memelihara keris dengan pelbagai cara iaitu menubuhkan galeri keris ataupun muzium keris. Galeri dan muzium ini boleh juga dilakukan secara fizikal dan maya. Tambahan pula,
pihak berwajib boleh menubuhkan galeri atau muzium yang bergerak kepada masyarakat supaya memudahkan mereka sekiranya tidak mempunyai kenderaan ataupun tidak mempunyai masa lapang yang panjang untuk berkunjung secara terus ke muzium atau galeri. Tambahan pula, pihak kerajaan boleh berganding bahu dengan pihak swasta bagi bekerjasama dalam mengadakan kempen mengenai keris kepada masyarakat dan umum. Bagi kesimpulan pula, apa yang dapat dirumuskan, keris merupakan satu peralatan tradisional dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Keris perlu dipelihara dan dipulihara supaya keris ini dapat diwarisi kepada generasi masa akan datang. Selain itu, keris ini perlu dimartabatkan sebagai peralatan tradisional seiring dengan perubahan teknologi dan inovasi yang terdapat di Malaysia. Justru itu, pelbagai pihak sama ada kerajaan maupun swasta perlu memainkan peranan dalam bekerjasama bagi memelihara dan memelihara keris supaya ianya dapat dijaga dan dilindungi dengan baik serta dijadikan sebagai koleksi senjata peralatan pada masa akan datang. Baiklah, sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.